Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Azizi, aka Cikgu Gigi. So, hari ini saya akan menganalisa EUR AUD. Di mana apa yang kita boleh dapatkan bacaan berkaitan dengan pair ni berdasarkan candlestick open dan close, dan jika perlu kita tengok sekali dengan market structure yang berkenaan. Okey, kita akan memulakan daripada time frame besar ke time frame kecil untuk kita mendapatkan satu-satu bacaan. Semoga analisa yang saya buat ini membawa manfaat kepada anda semua, insyaAllah. So apa uh, aplikasikan dengan uh, luar biasa. Okey. So, mari kita pergi ke monthly. So, di EURAUD monthly, okey, kita nampak di sini berlakunya CTD dan destinasi teknikal dia sudah sampai ke lower BB, yes. Kemudian dia pergi ke zone entry, dia tidak boleh lepas di zone entry, di mana di situ ada black line dan SZ1 di situ. Okey, SZ1 dan juga 4 berkumpul di entry zone monthly. So, apa yang di weekly boleh bagi kita? Okey, di monthly dah okey ngam. So, di weekly. Okey, weekly ini dia punya structure, okey, ada trend start candlestick trend ECCC EC tiada continuation. Lihat, tiada continuation. So, market reverse membuat CTU, kemudian ada CTU EC, sama ada dia boleh break ataupun tidak. Di sini kita nampak ada SZ berkumpul, iaitu SZ 1, 4, 5, 3. So, banyak SZ berkumpul di sini, sama ada dia boleh break ataupun tidak. Di sini ada kekuatan CPZ3, iaitu ada kekuatan entry satu time frame besar, yang mana di monthly, okey, di monthly, jika zone entry ini valid, maka kekuatan nak ke bawah itu ada. Okey, di zone entry confirmation, di monthly CTD entry confirmation, kita nampak ada SZ 1 dan 4. Kemudian di weekly juga dia memberitahu bahawa ada kekuatan di satu time frame atas. Kemudian kita peka juga dengan candlestick, adakah dia boleh close break ataupun tidak. So, ini adalah antara zone-zone resistance yang kuat jika kita masuk sell. Okey, jika kita masuk sell position, maka candlestick weekly ini tidak boleh close melepasi MA purple untuk penurunan. Kita lihat BB dia pada ketika ini dia sudah buka, dan ini tick ke atas buka. Okey, peka keadaan BB sentiasa. Apabila candlestick tu close masa sebelum ni dia squeeze, tetapi ini buka ke atas, dia kira tick, kemudian dia membuka ke bawah macam ni. Kebarangkalian kekuatan itu ada. Okey, sama ada dia kekuatan itu digunakan untuk dia nak break ataupun dia nak pergi ke zone entry MASNR untuk weekly. Alright. Kenapa dia boleh jadi MASNR? Antara sebabnya adalah dia tidak boleh lepas resistance ini. So, di daily, apa di daily boleh bagi kita? Okey. So, apabila di monthly dia sampai ke entry zone, dan di weekly dia CTU dah pun sampai ke entry zone, dan dia dah TP TP1 dia sudah ada. Kemudian adakah dia boleh break? Itu kita nak baca daripada daily juga. So, kita tengok daily, apa yang daily boleh bagi kita. Okay. So, apabila market membuat tiazat high, EZ, kemudian dia membuat tiazat high lagi, dan sini adalah EZ, dan dia mencari trend start zone. So, di sini kita namakan dia trend start zone. Sama ada dia boleh membentuk zone trend start ataupun tidak. Kita kena peka candlestick itu close di mana apabila daily ni sampai ke MA purple. So, penurunan ini, okey, tiazat high, TP dia adalah di MA pink. Okey, tiazat high, TP dia di MA pink. Kemudian daripada zone sini
sama ada dia boleh tidak memberi trend start zone ini berlaku ataupun tidak, kita kena pakai candlestick open dan close. So apabila ada bull, dia perlu ada satu bear untuk zone trend start ini berlaku. Kemudian jika break, maka position buy kita di sini, okey, di bawah ni zone buy. Untuk setup ini kita boleh hold jika candlestick selepas ada reverse kemudian retest dia break dan membuat candlestick trend uptrend di atas ini. Okey, peka keadaan seperti itu. Tetapi jika sampai ke zone trend start zone ini, okey, candlestick close di dalam MA purple. Okey, dia close di dalam MA purple, maka penurunan itu ada. Dan jika kita masuk sell ketika itu, okey, yang mana dia merupakan zone sell juga di monthly, dan kita nampak tadi di weekly yang itu berada SZ1, SZ4, SZ3, SZ5 berkumpul di situ, kemungkinan di sini adalah antara resisten yang kuat. So jika di daily ni, seawal di daily ni tidak boleh lepas MA purple, maka kita boleh masuk position sell kita di pair ini. Okay, so daripada situ, apa yang H4 boleh bagi kita? Okay, H4 boleh bagi kita. So H4 ni saya update dulu dia ni, saya tak update lagi. So okay, H4 ini lihat apabila dia daripada atas, okay, daripada atas ini sebelum ni, okey, kenaikan ada reverse, kemudian candlestick tidak boleh lepas MA purple, maka penurunan itu ada disebabkan apa? Di time frame daily mempunyai setup TRZ high di sini. So dia turun dan dia memberi entry dan ada CTD. Okey, dan dia memberi entry lagi, nampak entry confirmation. Dia membuat CTD lagi tetapi tiada continuation. Nampak? Tiada continuation. Dan market seterusnya membuat setup baru. So apabila dia membuat setup baru, okey, sekejap yang ini CTD dah sampai. Okey, dah biar ni. Okey, peka candlestick close di mana, entry setup sini untuk keadaan CTU tersebut. Kerana apa? Kerana untuk position buy kita. Okey, untuk position buy ke zone trend start di daily. Okey, di daily. Di daily tadi kita nampak bahawa dia berkeadaan EZ dan nak pergi ke zone trend start. So daripada H4 kita nampak ada CTU. Yes, dia sedang nak buat reverse dan nak pergi ke zone entry. Dan sampai ke zone entry ini, nampak BB-nya macam mana? BB-nya sedang squeeze. So mengatakan daily itu ada entry. So di daily juga dia sudah sampai ke zone entry mid BB SZ12. Okey, SZ12. So kenaikan itu ada untuk pair ini. So okey, kesimpulannya daripada setiap time frame yang kita baca ini, yang mana di monthly sampai entry zone. Okey, dia sampai ke entry zone untuk sell. So di weekly dia berada di resistance sell. So di daily mengatakan dia hendak pergi ke zone trend start. Nampak? Ke zone trend start. So pada saya, untuk kenaikan di H4 ini, kena hati-hati bahawa dia kebarangkalian boleh menjadikan candlestick trend entry untuk melengkapkan entry zone di time frame besar, yang mana di weekly di monthly sudah sampai di entry zone, di weekly juga di kawasan resistance, dan hanya perlu di weekly, kalau di weekly ni saya tunggu candlestick reversal terbentuk kalau saya nak sell. Kalau yang buy daripada bawah ini, maka dia perlu tunggu ada reversal dan candlestick seterusnya tidak lepas, maka dia perlu TP di sini. Okey, kalau untuk PVM asas dia memang sudah TP lama lah, iaitu ada CTU, entry dan TP, dia sudah habis. Tetapi untuk position yang letak BE, iaitu SLTP,
Maka jika ada reversal dan candlestick seterusnya tidak lepas MA purple, maka dia boleh TP dah untuk weekly ni. So di daily juga dia melakukan beberapa kali tiada high di sini, yang mana apabila dia beberapa kali memberi signal untuk nak reverse, memberi signal untuk nak reverse dan dia berlaku di zone entry monthly, penurunan itu kuat tau. Jika penurunan itu kuat, kita kena peka apabila dia membentuk candlestick trend ni. Selepas dia membentuk candlestick trend, adakah candlestick seterusnya boleh close melepasi MA purple? Jika tidak close melepasi MA purple, maka penurunan itu masih kuat. Penurunan itu masih kuat. Kalau kita nak entry sell di sini, maka tunggulah reverse, kemudian tapi sekurang-kurangnya pada saya di daily lah yang lebih mengurangkan risiko kan. Kalau nak sell di daily ni, tunggu ada siap reverse, maknanya hari ni tak mungkin lagi, sebab dia baru sampai zone, dia tak cecah lagi ke MA purple ni. So kalau nak sell menurut daily ni, maka kita kena tunggu dia ada satu reverse mematikan kenaikan. Ada reverse dan retest itu tidak lepas di daily. Tidak lepas. So kenaikan di H4 ini masih boleh jika kita nak ambil dalam beberapa pip sampai ke upper BB, boleh lah dalam 60 pip. Kena firm kita punya position. Maknanya sampai situ kita kena tutup. Sebab apa? Sebab dia berada di zone entry monthly bang. Sangat zone entry monthly satu, zone resistance di weekly pun satu hal. Sangat aware dengan risiko yang bakal kita hadapi. So apa yang tindakan saya untuk pair ini, saya akan menunggu jika daily ini membuat satu candlestick reverse apabila dia sampai zone trend start zone ini. Jika taklah, itu saja untuk analisa saya EUR AUD. Jika analisa ini bermanfaat kepada sahabat-sahabat semua, tolong like and share. So komen apa yang anda belajar berdasarkan analisa ni. Jika jika boleh membantu kawan-kawan kita yang lain yang mana masih keliru tentang buy and sell dan berkenaan market structure, boleh komen untuk video-video seterusnya yang saya boleh aplikasikan untuk kita menambahkan kualiti dalam kita punya trading. Alright, jangan lupa jadi kita punya member sebagai warga RTFTT. Join sebagai membership kita. Alright, matlamat, stay focus.